kita tak tahu apa benda kesakitan kronik ni, apa sebenarnya kesakitan kronik ini. Jadi untuk menjawab persoalan itu, jadi sebelum itu jangan lupa klik ke www.utusantv.com untuk mengetahui perkembangan semasa apa yang berlaku di tanah air dan juga di luar negara. Dan untuk mengetahui perkembangan apa sebenarnya kesakitan kronik itu, saya bawakan kepada anda hari ini dalam program ini tak lain tak bukan Profesor Madya Dr. Nizar Abdul Jalil, pakar perunding kesakitan kronik dari KPJ Sentosa Kuala Lumpur. Assalamualaikum Prof Madya Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam Haji Bro, apa khabar? Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah, saya rasa sehat bila berdamping dengan doktor. Lepas ni tak sakit-sakit dah. Lepas ni rasa tak sakit, dah dapat formula. Sebelum tu saya nak sebut satu benda. Saya setuju betul dan minat dengan tagline Haji Bro tadi, kata berani cakap tu. Tagline berani cakap tu. Ya. Saya suka tagline tu. Terima kasih doktor. InsyaAllah hari ini kita bercakap secara terus dan ikhlas kepada khalayak untuk mengetahui apa sebenarnya kesakitan kronik itu. Jadi saya mulakan. Doktor, apa kesakitan kronik? Definisi. Silakan doktor. Okey, kesakitan kronik itu, bahasa Inggeris cakap chronic pain. Chronic pain ni rasa ramai orang lebih mudah faham. Kalau kita define dalam bahasa Malaysia, dia macam misleaded sikit. Kesakitan kronik, benda sakit kronik ni macam mana darah tinggi pun sakit kronik juga kan. So it's not that what I mean. So what I mean is ada chronic pain. Sakit yang berlarutan lebih pada 6 bulan pada tubuh badan kita. Sakit tak kira kat mana-mana tubuh badan kita, dekat tengkuk ke, pening ke yang tak selesai, sakit tengkuk, sakit pinggang, sakit bahu, sakit belakang, sakit punggung, sakit lutut ke, anything. Sama ada kanser ke bukan kanser ke, sakit saraf ke, sendi ke, everything, tulang belakang ke, lebih daripada 6 bulan considered as a chronic pain. Benda ni penting sebab apabila pesakit tu mengalami chronic pain ni, so dia punya ability untuk respon dengan standard rawatan tu dah kurang. Dia rentan dengan rawatan standard. Sebab itulah dia menjadi masalah apabila dia jumpa doktor. Doktor tu semua dia ada license to heal. Betul. License to heal, maknanya salah satu kerja besar doktor ni, semua doktor lah, tak kira lah level apa pun, dia kena melegakan kesakitan pesakit, betul? Tapi apabila pesakit tu mengalami fasa become kronik, contoh example sakit pinggang yang kronik, so dia punya patofisiologi sakit sudah become more complicated dan not well understood by doktor-doktor biasa ni. Dia nak doktor yang biasa, yang luar biasa sikit, maksudnya doktor pakar. Doktor pakar dalam bidang chronic pain tu. Doktor pakar dalam bidang chronic pain ni dipanggil pain specialist. Saya ni, Dr. Nizar itu specialist. Saya bukan surgeon ortopedik, walaupun saya kebanyakan pesakit saya sakit tulang belakang. Tapi saya bukan doktor ortopedik. So the way doktor pain specialist ni melihat isu penyakit chronic pain ni different. Kita makanan kita. Off. Apabila berlaku chronic pain ni, dia punya end product dia, kita biasa tengok dalam kehidupan kita. Chronic pain, end product dia, contoh macam sakit pinggang, slip disc tak selesai, pening yang tak selesai, dia akan menyebabkan produktiviti seorang tu menurun. Dia akan menyebabkan disability ni hilang upaya kerja. Masalahnya hilang upaya kerja ni kalau berlaku pada umur 70, 80, tak apa, kita tak expect orang tua cari makan. Apabila jadi pada muda, isu dia berlaku pada orang muda, dia menyebabkan produktiviti menurun. Dia macam orang tak berguna. Dia tak boleh cari makan, bagi makan anak bini dia, tak boleh cari duit, tak boleh aktiviti. Itu masalah dia. So, malangnya macam saya cakap tadi, kebanyakan pesakit saya yang mengalami chronic pain ni, kebanyakan mereka ni adalah orang muda. Unfortunately, 70% sakit saya orang muda, umur 30-an paling ramai. Orang muda ya doktor ya? Yes, 30-an. Kebanyakan orang tua-tua macam 50 ke atas ni, 20% pun tak ada datang kat klinik saya. Doktor, since doktor dah kata sakit ni dah
kebanyakannya ada orang muda, apakah mereka ni disebabkan terlalu agresif maka ditimpa chronic pain ini atau bagaimana implikasi dia? Dia ada 1, 2, 3 sebab lah. Tapi let me emphasize lebih supaya orang faham. Please. So apabila orang muda ni tak boleh kerja, dia akan reduce productivity. Diri sendiri, negara, keluarga dan sebagainya. This is very crucial because orang muda tenaga besar, dia banyak lagi dia nak perform, jauh lagi hidup dia. Kan? Beranak nak makan. Lepas tu dia punya career pun baru nak up. Betul? Lepas tu disebabkan orang negara tenaga kuat ni tak boleh, orang muda tenaga kuat tak boleh buat kerja. Orang muda ni sakit tak boleh cari makan. Biasanya orang susah nak percaya. Sebab dia tengok tubuh badan dia tu nampak sihat elok je. Kau makan tak ada masalah. Tapi nak buat kerja kau pergi excuse. Ingat saya cakap tadi disability. Orang yang sakit pinggang, Haji Bro, tak boleh duduk pun 10 minit. Setuju. Sedangkan orang kita nak buat kerja lah 80% kerja kita kena duduk. Haji Bro duduk. Yes, saya setuju dengan Doktor. Kita sakit pinggang, for example, nak duduk 15 minit pun tak boleh. Macam apa kerja kita boleh buat? Kerja office, kebanyakan duduk. Kita kebanyakan 80% kerja kita kena duduk. Bangun. Exactly. Jadi orang tak percaya dia orang bagi tomahan yang negatif macam-macam. Aku tengok kau makan okey je tapi buat kerja kau tak boleh. Tengok tubuh tu sihat. Dia tak macam orang cacat yang tak ada kaki, tak ada tangan, orang muda kesian. Macam yang contoh macam tubuh kita ni sihat elok. Tiba-tiba saya kata saya pening, sakit tengkuk tak buat kerja, sakit pinggang, orang tak nampak. Orang hanya nampak komplain. Itu isu dia. Orang tak percaya. Yes. The Jadi soalan saya tadi doktor, mungkin doktor boleh sambung soalan saya tadi. Kenapa orang muda lebih ramai berbanding mereka yang berumur untuk sakit ini? Kebanyakan yang datang kat saya tu majoriti orang muda, satu fakta. Kedua, majoriti yang datang kat saya 80% are degenerative disease. Ini merisaukan kita. Degenerative disease ni ialah penuaan yang berlaku waktu awal. Penuaan awal berlaku pada tulang belakang. 80% sakit saya tulang belakang. Tulang belakang tu maksud dia dari tengkuk, belikat, pinggang, punggung sampai ke bawah. So, degeneratif. Penuaan awal berlaku pada umur muda. That's the... Itu bahaya tu doktor. Ada sakit agak ni 3 sebab yang utama. Satu pasal accident. Accident dulu bukan accident sekarang. Few years ago. Sejarah lampau, sejarah dulu lama-lama dulu. Few years ago, accident kereta jatuh, tangga jatuh, motor jatuh, longkang. Contohnya accident kereta pakai seat belt ni. Seat belt ni dia macam yang rugi juga. Dia buat baik, dia buat jahat. So dia ikut deceleration. Cengkam. Dia protect badan kita je bro. Tengkuk kita swing terus. Tengkuk kita is not protected, dia akan swing violently. So dia akan dapat problem sakit tengkuk later, few years. Paling awal 6 bulan. Setahun 2 tahun tu biasa. Dia akan sakit tengkuk yang pagi pening, dizzy, berdengung telinga, mata kelabu. Macam-macam dia ganggu. So it's a very bad, very situasi yang menyiksakan lah. So pertama accident. Kedua ialah career. Apa yang kita buat hari-hari. Kerja kita yang kita buat hari-hari yang merosakkan badan kita, cedera badan kita. PC for example. Yang kerja bankers, programmer tu dia orang datang dengan lot of dengan sakit tengkuk. Majoriti yang sakit tengkuk pening yang datang kat saya tu datang daripada ini kerja office, PC base. Pasal dia punya posture ergonomik, faham ergonomik. Yes. Macam Haji Bro mungkin a bit flexible kan. It's a relax concept here. Macam. Enjoy. That's a good way to handle our job. Tapi dia macam tu, dia too much posture dia terlalu rigid dan stand for too long for certain posture. That's a problem. Ergonomik daripada so begitu juga macam orang kerja angkat berat tu straightforward, orang mudah cakap, orang mudah faham kan, angkat berat sakit belakang, ataupun orang banyak melongok, banyak menunduk, orang yang banyak pergerakan duduk bangun, so dia wear and tear.
So this is a very classic example lah. So baru ni saya ada seorang datuk datang jumpa saya. Dia ada kategori. Ni kategori yang ketiga ialah kategori habit and hobby. So ingat tadi accident, dua kerja apa kita buat hari-hari yang merosakkan badan kita. Ketiga habit dan hobi. Ni habit dan hobi ni iaitu aktiviti yang kita suka duk buat lah. Yang kalau kita tak buat hobi yang kita tak buat, kita tak seronok. So hari-hari kita suka buat benda tu kan. Kalau kita buat dia macam dega badan kita. Contohnya baru ni ada seorang datuk jumpa saya, dia sakit belikat, tengkuk dan belikat. Pasal dia golfer. Memang dia main golf. Bukan main je, dia fanatik ke. Yes. Betul. For example kan, dia pusing kanan tapi sakit dia belah kiri. Dia ada explanation dia. Tapi sakit teruk. Betul. Tak boleh tidur malam dan akhirnya berjaya saya rawat 1 hari je dengan radio frequency patient. So begitu juga dengan hobi-hobi lain yang tak sihat. Contohnya suka mendaki bukit kan, climbing, hiking. Aktiviti lasak kan? Aktiviti lasak dan juga yang melibatkan hypermobility. Ataupun posture yang melampau tu I see. So ada 3 lagi itu yang doktor explain tadi lah. Doktor, kalau saya boleh tanya soalan lain doktor, kalau lumayan mungkin ada soalan yang kata tajuk kita ni kalau doktor perasan tadi daripada awal tu ada keajaiban. Saya nak tahu juga apa yang ajaibnya. Ini rahsia saya nak cungkil. Orang kata tak rahsia lagi lah. Nama pun rahsia, kadang-kadang doktor simpan. Tapi kita jangan jadi rahsia. Kita share doktor, kita share. Silakan doktor. Miracle tu setengah orang tak selesa dengan ayat miracle ni, tapi kataan yang paling baik saya rasa mungkin kalau saya nak tukar fenomena lah. Fenomena. Sebab sekarang ni rawatan pain management, apabila saya refer pada pain management, untuk merawat sakit kronik tu, saya merefer kepada interventional. Interventional ni adalah satu rawatan chronic pain yang mungkin ramai orang tak aware, dengan kaedah suntikan. But conventional way of treatment chronic pain ni kita bisa tengok kan, pergi hospital, dia hantar dia bagi ubat makan, betul? Ubat makan, ubat painkiller, analgesia dan sebagainya, ubat-ubat lah, fisio lah, aero lah, dan macam-macam. Dan kebanyakan mereka ni ambil too long untuk sembuh dan dia ada tendensi nak recurrent jadi balik. Ataupun tak baik-baik. Kebanyakan tak baik-baik lah. So dengan teknologi, dengan kepakaran baru ni, interventional pain management, inilah yang bidang saya buat. So called interventional pain management, kita merawat cara suntikan dan menggunakan teknologi radio frekuensi. Ni saya pegang ni jarum radio frekuensi. Teknologi radio frekuensi ni saya guna dalam 90% sakit saya. 90% banyak, majoriti guna teknologi radio frekuensi. Ability this radio frequency ni, dia boleh get rid most of the pain instantly. Maknanya I see. Dengan sakit saya yang saya rawat, saya perlu 1 hari je. Bro. Tak kira sakit tak berapa tahun. Sakit tengkuk kan, sakit pinggang kan, sleep disc apa kan, yang dah lama-lama tak selesai tu. Datang kat saya. Kita, bukan saya lah, doktor pain specialist secara umumnya, kita boleh merawat sakitan kronik dalam semalaman je. Tomorrow will be a new day. That tagline saya. Tomorrow will be a new day. Saya suka that tagline, doktor. It's very good. Mari apabila saya kata dia keajaiban tu, sebab memang dramatik result dia. Result dia tomorrow will be a new day. Saya pakai wheelchair. Dah ramai lah doktor jumpa sebelum tu. Biasalah tu. Dia tak selesai tu dia datang jumpa saya. Bila saya check, saya kata ni masalah mudah je. Saya boleh buat suntikan radio frekuensi, and tomorrow will be a new day for you. Tomorrow I will see most of my patients. It's happened, betul ya? Keajaiban. I see. Yes. Most of the pesakit, saya boleh tahu, saya boleh agak ada dia punya prospek. Saya tahu apa sakit dia dan
how will be the result like tomorrow morning. Kadang-kadang tengok saya ketawa. Buat apa doktor tahu lepas doktor check saya. Sebab apa? You should ketawa juga bila saya ketawa. Sebab apa? Saya tahu what happened to you, what going to be your result tomorrow morning. Betul. Sebab to me it's easy. Kalau kita tahu, bagi orang yang pakar bidang masing-masing, dia buat kerja mudah je. Macam itu dah. Betul. Jangan berani cakap ni kan. Yes. Dia piece of cake sebab bidang kita masing-masing. Betul, bidang masing-masing. Agree. Bidang masing-masing kena. Tentu juga orang baiki kereta ke baiki orang sama je. Bidang masing-masing. Betul. If you meet the right person, you will get the best out of the service. Agree. Yeah. So it's a dramatic. Yes, betul. Risau dramatik dan semua berlaku ialah orang kena cari orang yang pakar dalam bidang tu. Betul. Masalahnya tak ramai rakyat kita Malaysia ni aware about this thing. Sebab tu saya ni kalau Haji Bro tengok Facebook saya banyak saya upload cerita before after gambar. Betul. Supaya sakit tahulah benda ni. Benda ni benda baik dan ramai orang patut tahu dan menerima rawatan ni. Doktor, saya ada banyak soalan yang sedang di-upload dalam komen-komen ni. Boleh saya ambil satu dua untuk doktor menjawab soalan ni? No problem. Okey doktor, saya mengambil daripada Muhammad Jilian Jaafar ni. Dia kata bagaimana sendi feses tengkuk menyebabkan sendawa dan gastrik doktor? Dia tanya macam tu. Setiap hari pening melayang, dah skop pun dia kata perut, keputusan sinoma tapi perut kembung setiap hari doktor. Haji Bro, saya nak beritahu, saya terlalu banyak nak cakap je Bro. Saya tengkuk ni. Tunjukkan doktor, tunjukkan. Okey. Ni sendi. Keluarkan semua doktor, tunjukkan semua doktor. Ni kepala kita, ni tengkuk, ni sendi. Okay. Ni sendi. Sendi fasciat ni sendi fasciat ni sendi fasciat. Berlaku penuaan pada sendi fasciat ni. Penuaan macam saya cakap tadi dia Ya. Sendi fasciat ni aja Bro, datangkan saya the homeowners. Ramai datang jumpa kat saya. Satu bulan saya rawat 30-40 orang je Bro. Ramai kata ramai. Daripada Sabah ada, Kota Tinggi ada. Dia orang tak tahan sebab pening melayang tu. Make them really totally disabled walaupun umur dia 30. Saya belum cakap ni semangat. Ya doktor, dia bukan sebab darah tinggi ke doktor? Bukan sebab darah tinggi. Itulah masalah dia. Doktor soalan saya. Cakap benda lain. Orang selalu cakap pasal ini disebabkan darah. Saya nak cakap je Bro, doktor kita ni tak tahu cakap benda lain ke? Kalau pening melayang darah tinggi dengan migraine. Dua tu dia tak pandai cakap. Dua tu. Exactly doktor. Itulah what happened to my patient. Kebanyakan dia momokkan dengan darah tinggi dengan darah tinggi. Dia datang kat saya kata no. None of them valid. You sakit sendi fasciat tengkuk ni. I see. Biasanya macam that guy cakap tulis dalam dia datang dengan sakit kepala, migraine, dizzy, melayang-layang, bertaigur, pokok banyak angin, ditiru macam gastrik, sesak nafas, jantung pun dia kacau. Dia semua organ dia kacau, mata, kelabu, telinga. Betul. Semua dia kacau. Dia ada mekanisme dia. Itu yang doktor lain tak tahu tu. Itu yang extra weapon. Itu yang saya nak tulis extra weapon kat sini. Itu yang saya nak doktor kongsi tu. Doktor, ada lagi beberapa soalan saya nak. Let me finish. Ya, okey doktor. Teruskan. Sakit sendi fasciat ni saya boleh ambil 1 hour bercakap. Ya. Ini very interesting ni. Sebab dia tiru, it's a good mimicker. Dia tiru macam sakit jantung, dia kacau telinga, dia kacau perut, dia kacau semua. And dia bila dia tiru a good mimicker, kebanyakan pesakit was misleaded treated by respective doctors. Jumpa doktor jantung, dia jumpa doktor ENT, dia jumpa doktor gastro, sila operate unnecessary, operate dan banyak masa terbuang sehinggalah semua rawatan tu gagal, doktor pun despair, pesakit pun putus asa, barulah dia datang jumpa kat saya. Dan dia jumpa saya kata, it's very easy to me, it's only sakit sendi fasciat tengkuk. Saya buat radio frequency injection hari ni, tomorrow will be a new day. That's what happened to most of my patient, bro. Ya, doktor. Dramatic, apa saya cakap tadi? Dramatic, objektif, fast onset. Tak perlu makan ubat. Ya, betul. Agree lah doktor. Kalau lah doktor. Actually doktor. No, doktor. Sorry doktor. Actually this is about knowledge kan doktor kan. Pengetahuan dalam chronic pain ni orang tak tahu doktor. Because orang ingat macam saya cakap dengan doktor awal tadi, kalau tengok netizen komen ni sebab orang kata sakit kepala. Saya pun sakit kepala sebab ada darah tinggi. Mungkin dia sebab lain. Mungkin sebab benda yang doktor sebut.
dalam buku Haji Bro. Kalau penyakit darah tinggi dalam buku perubatan dia tak sebut pun beling kepala punya simptom dia. Tak ada sebut, mana dapat pun saya tak faham. Sebenarnya darah tinggi simptom dia ialah asymptomatic. Pesakit darah tinggi kebanyakan pesakit tak ada simptom pun, duduk berjalan elok darah tinggi. Ya. Tak ada pening kepala. Mana dia orang dapat? Dia tak patut start. Sorry. Ya, betul. Soalan tu saya pun terfikir kan. Kadang-kadang saya berjalan tapi darah tinggi naik. Dia tak ada apa-apa pun. Dia. Betul. Kebanyakan datang dari punca lain. Ya. Doktor, saya teruskan soalan ni doktor. Sebab ni ada daripada Siti Fatimah Sheikh Muhammad ni kata, saya ada slip disc dah lama. Ni memang soalan doktor lah, dia kata. Baru ni saya sakit tumit. Nak pijak sakit. Sekarang dah merarat hingga ke lutut. Nak jalan pun sakit. Rawatan apa elok untuk saya, doktor? Ini slip disc ni sampai ke kaki lutut dah. Ya, slip disc ni sakit saraf terkepit. Saraf terkepit dekat pinggang. Contohnya macam ni. Tunjuk doktor. Ini disc terkeluar. Disc yang normal macam ni dia tak keluar. Okey. So bila slip disc dia terkeluar, dia slip out macam ni. Dah keluar masa kampung dah, terkeluar. Dia pijak saraf ni. So saraf ni yang sakit kena pijak. Saraf ni sakit dia turun di peha sampai ke betis, sampai ke kaki selipung ni. Dia panggil sciatica. So sakit slip disc dengan kata lain sakit dia di kaki. Sepanjang-panjang kaki tu sampai betis sampai ke foot. Tak usah duk menipu lah. Sebab tu saya suka educate pesakit saya supaya tak kena jual. So itu slip disc sebenarnya. Kalau sakit dia. So rawatan dia datang kat saya buat injection je bang. Injection je doktor Tak ada urut-urut kena. Kan dulu pun sibuk lah orang kampung doktor. Saya bukan faham cakap doktor. Bukan faham cakap. Kita ni kalau sakit sendi, kita kadang-kadang pergi cek orang kampung, urut, kita letak. Kita tak kata tak okey, kita kata okey, tapi tinggal lagi macam doktor dalam bidang kepakaran doktor kan. Saya kalau cari, saya bukan cari pak urut. Kau datang rumah aku kot. Doktor macam mana doktor? Semua nak tekan. Budaya Melayu kita lah. Baguslah cari. Sebenarnya the best rawatan untuk slip disc ni konservatif. Maknanya jangan pergi operate terus. Cuba dulu macam-macam. Urut ke, ubat makan ke. Dan lah suntikan saya ni tak operate tu. Okey, try dulu urut. Carry on, tak ada masalah. Tak ada masalah kan? Memang patutnya macam tu bro. Operate. Kalau jumpa doktor ortopedik, sebut. So kalau jumpa doktor, tak payah nak operate tu something wrong. I see. Okay. So, kena dulu cara konservatif. Memang standard dia macam tu. Civilized country macam Singapura tempat saya train dulu. Sakit belakang, fresh case. Saya slip disc ke bukan sakit belakang. Sakit belakang, as long as sakit belakang. Datang jumpa doktor ortopedik. Ortopedik akan kata, okay, you pain guy, pain specialist, you buat injection dulu. Hantar fisio dulu, makan ubat dulu, buat injection dulu. Kalau gagal, baru send back to us. Then probably time for surgery. Itu benda-benda lain. Betul. Saya setuju benda. I see. Maknanya kita boleh cuba kaedah lain dulu doktor kan. Maknanya bukan kita tahu sakit, kita terus pergi buat operation. No, that's very wrong. No, kita ni rakyat makin yang tak tahu apa ni. Bila kita sakit, doktor ada sakit kat belakang ni, okey. Kita dapat result, doktor kata, okey kita perlu berjalan ke scan, okey nampaknya ada kesakitan, buat operation. Haji bro, I come back to your word. Berani cakap. Okey. Ya. That exactly the word, doktor. Lagi satu. So what do you think, doktor? What do you think? Lagi satu fakta saya nak cakap. Sebenarnya Sebenarnya sakit tulang belakang, katalah slip disc. Sakit tulang belakang ni, daripada tengkuk sampai pinggang ni, sebenarnya apabila dia jumpa doktor, saya cakap doktor je lah, yang finally end up dan entitled for surgery hanya dah dalam 15-20%. Dah sesuai buat pembedahan. Sebenarnya hanya dalam 15-20%. Maknanya very low percentage yang sebenarnya need surgery. Maknanya yang lain tu, dia akan respon dengan conservative treatment yang kita dengar. Termasuklah secara suntikan saja. Don't forget. Saya suka jarum tu doktor. Kecil lah. Tapi jarum tu panjang doktor. Dia perlu cucuk sampai ke dalam ke? Soalan panjang lah. Kalau pendek dia tak sampai. Tak apa. Boleh skip soalan rawatan. Okey, saya ada satu soalan ni doktor. Mungkin doktor boleh jawab ni. Macam ni doktor. Dia kata kalau slip disc ni, Batriah Nurafsah kata kalau slip disc boleh akibatkan migraine ke? Saya mungkin tu memang bidang doktor lah. No. Slip disc maksud dia soalan dia tu slip disc kat tengkuk tu.
Kalau slip disc dia boleh berlaku dekat pinggang, dia boleh jadi dekat tengkuk juga. Tapi dia tidak menyebabkan migraine. Yang menyebabkan kononnya migraine tu sakit kepala bang. Ya. So, sakit paling kepala macam yang tanya mula-mula tadi tu. Sakit kepala. Ya, betul. Itu sakit sendi fasciat tengkuk yang macam kita cakap tadi lah. Sakit sendi fasciat tengkuk. Tapi masalahnya slip disc ni, terminologi slip disc ni terlalu rampant. It's abuse term among medical practitioner. Itu dia. Sikit-sikit slip disc. Pesakit kita ni, rakyat kita dimomokkan dengan too much perkataan slip disc. Bila saya rasa fasciat, tak pernah dengar pun. Bila saya cakap discogenic, sakit disc juga tapi discogenic pain. Ya. Semua slip disc, sikit-sikit slip disc. Tu kita tak suka lah benda-benda macam tu kan. Sebab kita ajar pesakit kita, rakyat kita benda yang tak betul. Ya. Sebab slip disc, dia macam sinonim tu pemudahan. Kita tak nak itu berlaku. That's not good. Ya. Pemudahan. Kalau atlet tak pemudahan. So, lah trending macam tu. Yang pesakit diberi tahu informasi yang tak betul. It's abuse tu. Yes. Saya tanya kawan-kawan kita kan. Pergi jumpa saya, slip disc. Dia slip disc. That's too much. Saya beritahu abang, Haji bro, pesakit yang datang kat saya, yang the word they come with slip disc. Doktor, saya ada slip disc, saya dah jumpa doktor nak operation. Saya takut saya skeptikal nak kemudian saya nak minta option cari injection dengan Dr. Iza. That's the word. Banyak datang kat saya. Kalau 10 orang datang kat saya, more than 50% bila saya check, it's not even slip disc. Sakit lain. Saya tak nak cakap sakit disc. Saya kalau cerita banyak-banyak tu, Abang Haji Bro pun pening kepala pula. Tapi saya bukan slip disc. 50% at least of them. So, macam ni saya tak suka. Tak bagus untuk rakyat kita. Dan especially dengan ortopedik ni, mungkin doktor boleh share sikit dengan saya? Saya pain specialist. Kepakaran merawat sakit kronik. Malangnya pesakit saya majoriti orang sakit tulang belakang. Okay. So ortopedik adalah surgeon. Surgeon dia potong. Dia belajar potong orang, dia kerja pun potong orang. So cara berfikir, cara kita kerja lain. Walaupun pesakit kita overlap. Tapi macam saya cakap tadi, ingat tak saya cakap? Pesakit yang sakit tulang belakang yang end up dengan surgery hanya patutnya berapa persen? 15 ke 20% sahaja. Maknanya surgeon ni sebenarnya itulah rasanya kurang lah yang end up dengan pembedahan. Banyak pesakit yang pembedahan. Yang dia orang hantar kat fisio patah. Tahu buat saya berlaku komplikasi gastrik, double pinggang dan sebagainya tu. Exactly. 40% ni lah makanan saya. I see. Yang tak perlu buat pembedahan. Yang pergi fisio tak habis-habis, tak selesai-selesai. Lega tak lega. Yang disability maksud saya tadi. Sakit yang tak boleh nak pening kepala, sakit tengkuk, pening kepala, hanyut nak buat pergi fisio sampai follow up berbulan rasanya. Sampai berbulan kadang-kadang. 10 kali, 18 kali. Ya. Datang kat saya satu hari je saya buat. Tomorrow will be a new day. Ingat tagline saya. Tomorrow will be a new day. Agree with you, doktor. Doktor, ada satu soalan. Apa kesan-kesan dia selepas buat RF pada tengkuk ni, doktor? So, dia pertamanya dia ni suntikan. Kan? Bila suntikan. Sebelum kita buat suntikan, memang kita letak ubat abuse. Kita kasih pesakit tidur. Comfortable, tidur. Tengok kat YouTube saya banyak type nombor dia doktor. Tak audio dialog kat YouTube macam-macam ada. Comfortable dia pesakit masa injection tu tak ada apa tu. Tapi cuma lepas dia balik rumah esok dia akan rasa needle sore lah. Needle sore kita panggil terminologi dia needle sore. Bekas-bekas injection tu. Dia rasa lah kali dua. Dan kita akan bagi ubat untuk short term cover needle sore ni. Biasanya tengkuk dia rasa lebih sikit. Pasal tengkuk ni dia sensitif. Yang biasanya orang tak komplain sangat. Biasanya dia last within 1 to 2 weeks dia settle lah.
Jadi doktor tadi dah share tentang rawatan doktor. Doktor dah share sikit tentang rawatan. Mungkin doktor boleh tambah sikit jenis-jenis rawatan selain daripada yang doktor beritahu ni lah. Mungkin ada benda yang lain specifically. Mungkin doktor boleh share sikit. Kalau saya tengok soalan-soalan ni banyak yang berkaitan dengan jenis rawatan bagaimana, apa lagi bagaimana, banyak sangat bagaimana dalam soalan-soalan netizen ni. Welcome to my Facebook. Prof. Mirza Abdul Jalil. Ya, betul. Banyak info. Memang saya meant untuk educate public. Banyak informasi ya. Banyak informasi. Ya. Jadi kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kaedah rawatan, ada juga soalan ni doktor, dia tanya berapa kos. Saya tak berani nak tanya doktor. Mungkin doktor kata lihat di Facebook doktor. Bagaimana doktor nak jawab? Saya cakap begini, kebanyakan rawatan ni approved by insurance. Tak ada masalah. I see. Those yang cash payer, exactly. Saya cakap aja bro, ingat my word hari ni. Yes. Indonesia ni untuk cash payer saya seorang je yang bagi discount up to 50%. Oh. The total cost. Salute to you, sir. Exactly. This is how you nak bantu. Tapi dengan syarat. Dengan saya di KPJ Sentosa. Ya. Kalau saya pergi tempat lain tak garanti dapat. I see. Mana kena jengah ke KPJ Sentosa untuk bertemu dengan doktor ni. Bagus. Exactly. KPJ Sentosa ni dia bagi insentif discount sebagai social responsibility lah. Ya. Doktor, saya nak menarik sikit kepada soalan-soalan yang betul general sikit doktor ya. Okey, apakah benar doktor bila kita kategorikan sebagai chronic pain punya patient ni, kita perlu menguruskan diri kita, pemulihan dia kita kena buat sendiri dekat rumah. Apakah benda-benda macam ni perlu dikongsikan dengan dengan keluarga dan bagaimana doktor punya advice? Okey, bagus soalan tu. So chronic pain ni dia pesakit kena actively manage sakit dia. You live with the pain. Saya buat kerja saya bila dia datang teruk tau. Dia datang teruk, saya buat kerja, saya bagi out of dia punya package sakit dia bagi 10% je. Sebab saya kerja satu malam je, satu hari je. Nanti saya pulangkan balik problem tu. Bukan pulangkan sakit tau. Pulangkan problem tu kat dia. Dia hidup dengan sakit. Ingat tak saya cakap tadi, sakit ni sakit degeneratif. Penuaan dia tak balik muda. Orang tua dia tak balik muda. Walaupun kita tua pada umur 30, dia tak balik muda dah. Dia makin tua. Degenerative disease ni problem dia makin teruk. Dia expedite proses. Whatever reason dia punya aging proses tu expedite. So that's why dia kena take care of themselves. So saya biasanya saya akan cerita how to take care. Sebelum saya discharge patient, saya akan cerita how to take care. The do and don't, ada even ada video on that on Facebook saya. So dia tak boleh nak lasak-lasak sangat. Contoh detail saya bagi. Kemudian tak boleh overdo. Ada sukan-sukan yang kita nak elakkan. Makan suplemen yang betul. Baiki ergonomik dengan komputer dengan tempat kerja tu. Kalau lah kita dapat identify tempat kerja tu yang nature of job tu yang menyebabkan sakit ni, penuaan awal ni, I have to make a love letter to majikan. Kalau tidak, kena ya. Kerja saya. Mana cara kerja pun doktor ambil maklum juga mana untuk bagi tahu supaya patient berada dalam keadaan yang selesa doktor. Kadang-kadang kerja dia melibatkan vigorous activity, strenuous activity, atau tukar dia kerja di office yang light duty. Memang kerja ni. Sebab tu dalam assessment saya hari-hari tu, saya cari pun juga punca dia. Kenapa dia dapat? Kenapa dia ni? Tu punca dia tu kena selesaikan juga. Bukan hanya objektif pain relief saja. Kalau kita tak selesaikan punca dia rakit balik. Nanti saya buat rawatan sihat elok seronok. 2-3 bulan, tak sampai sebulan sakit balik. Masih ada buat kerja yang sama. The classic example tu bankers yang duk pegang PC tu. Yang kerja private saja tau. Sebab kerja private ni kena push. Yang kerja kena push. Kalau government ni dia banyak sangat fleksibel. Kerja bankers, this job must be done today. Minggu depan mesti submit. Deadline. Punah badan dia. I see. So kalau ergonomik dia tu tak diselesaikan, dia akan come back to me. Sebulan lepas tu sakit balik. So kena jaga juga manage, kita kena buat sendirilah dekat rumah kan kalau ikut dia kena faham. Exactly, dia kena faham apa yang sebenarnya berlaku kat diri dia. Dia kena faham how to take care. Sebab dia kena actively manage dia punya. Dia bukan pasif, dia actively manage juga.
sama-sama dengan saya lah manage. Ya, ya. Doktor, back again, tadi soalan doktor dah jawab, iaitu ramai yang datang dengan doktor ni adalah orang muda. Tetapi kita tahu dia sakit. Kita nak bagi terapi, satu lagi psikologi. Sebab orang muda bila dia tahu dia sakit awal, dia dah nampak masa depan dia gelap dah. Aku rasa aku tak boleh kerja dah sebab apa, aku sakit. Kalau pergi interview pun, orang akan sukar nak terima dia bekerja. Sebab apa latar belakang sakit? Sebab doktor bagi report. Dalam report tu ada. Doktor. So how you nak manage benda ni? This is also management. Jadi bro, ada lagi teruk benda tu pun ada. Dia dah refer ni. Tolong bila doktor semua dah give up. Ya. Doktor 1 rawat, doktor 2 pun rawat, doktor 3 rawat, doktor 4 rawat, doktor 5 rawat. Ya. Tak selesai masalah. Sebenarnya doktor tak faham apa yang berlaku. Dah buat tuduh, dia misleaded most of the time. Exactly. Ya. Bila dia orang dah give up, dia macam ni dia pun refer psychiatrist. Dia kata everything in your mind. Dia ada worst scenario. Dia ada worst scenario berlaku pada pesakit saya. And jumpa psychiatrist akan certified you ada masalah depression apa semua. And kerja tak dapat Ya. Ada masalah psychiatrist. Orang tengok dia, dia tu bukan betul sangat tu, ni under psychiatric follow up tu bukan betul sangat tu. Tak kerja tak dapat lah. Penganiayaan tu. So bila datang kat saya kata, tak perlu benda-benda ni. Dia sakit ni. Senang. Very clear to me. I rawat dia 1 hari. Esok tomorrow be a new day again. And I give light to them. I give light to them. Dia orang ni bro. Dia orang rasa. Apa tu kenegaan dia tu. Dia punya ayat terima kasih dia tu habis ayat. Ni nampak ni ada orang bagi hadiah kat saya belakang. Tak sudah-sudah. Bukan saya minta hadiah tapi penghargaan. Penghargaan. Betul. Penghargaan tu habis ayat. Ya. Doktor, ada satu soalan daripada netizen ni, Hidayah Jaluddin ni, dia kata berapa kali maksimum dia boleh buat RF, doktor? Dia kata kalau setiap tahun buat boleh ke? Ni soalan dia. Lesen je setahun tak lebih pada 3 kali. Tapi saya personally ambil tak lebih pada 2 kali. Kita cuba be on the safer side. I see. Kadang-kadang pesakit datang tengkuk. Lepas tu 2 bulan, 3 bulan sakit pinggang pula. Sebab tu setiap sakit yang datang kat saya, dia kata sakit tengkuk. Saya check pinggang sekali. Dia kena pinggang juga. So kalau ada, saya buat sekali lah. Kadang-kadang masalahnya, dia sakit kata belah kanan, doktor belah kiri tak sakit. Tunggu doktor belah kanan je. Saya buat belah kanan, lepas tu main 3 bulan sakit belah kiri pula. I see. Dia jangkitan dia banyak doktor. Dia selepas satu dia pergi ke tempat lain, dia pergi ke tempat lain. Adakah itu memang dia punya penyakit ni, dia punya bergerakkan sakit tu macam mana? Yes, ingat tadi bro, saya kata tadi kan degenerative disease ni, penuaan dia berlaku pada spine ni, dia berlaku pada pinggang, berdekat tengkuk, pinggang, kalau berlaku dekat pinggang, dia tak berlaku lagi dekat tengkuk, saya akan kata dekat pesakit kirim salam dekat tengkuk kau akan not my words. Dia tunggu. Dia datang pula 6 bulan, tengkuk pula lah doktor, betul lah doktor cakap. Dia akan berlaku sepanjang tulang belakang. Penuaan tu. Sebab tu dia berubah-ubah. Next. Dan kadang-kadang dia turun kepada struktur bawah pula. Sendi punggung pula, sendi peha pula, kat lutut pula, dekat tumit pula. Sebab penuaan berlaku seluruh tubuh. Doktor, kita kalau boleh kita nak elakkan daripada chronic pain ni. What is your advice, doktor? Daripada peringkat awal lagi, bagaimana kita nak pastikan kita tidak terlibat dalam kesakitan kronik ni, doktor? Sekali lagi, tadi okey, doktor. Okey, nampak lagging. Okey, doktor. Kita nak tahu sedikit, kita kalau boleh kita nak elak daripada kesakitan kronik ni. Jadi peringkat awal yang rasa tak kena ni, bagaimana mereka perlu menjaga situasi itu supaya tidak dijangkiti lah. Macam mana, doktor? Okey, macam saya cakap tadi kan, punca dia 3. Accident, career maintenance, apa kerja kita buat, dan ketiga habit dan hobi. So, dengan kata lain, untuk prevention ke treatment ke, kita follow the same thing. Kita reverse the process. Maknanya, elakkan kecederaan, jangan cari pasal bawa kereta tu appropriately laju lah. Kalau slow pun marah juga, terlalu laju pun cari resiko kan.
Ni kalau kita nak kereta orang ajak berlumba. It's not a good attitude lah. Maknanya jangan cari pasal cedera kemalangan. Kedua, apabila kita kerja dengan apa-apa kita punya station yang kita kerja tu, make sure kita punya posture ergonomik kita sihat. Kalau kita kerja tu angkat-angkat berat, jangan kena angkat berat dengan cara yang betul. Apabila kita berdiri, kita duduk, kena timing yang betul dan sebagainya. Kerja tu kena dia ada so-called pakar yang boleh check cara kerja kita, so-called occupational therapist. Di negara maju, this occupational therapist ni, pegawai dulu cara kerja ni, dia boleh datang office, dia tengok. Dia boleh beki, awak ni, postur awak ni salah, nanti awak dapat sakit pinggang punggung. Dia pun ajar. Dia bagi ceramah pun dekat jabatan kerajaan dia. Patutnya Malaysia ni macam tu juga. Untuk elakkan berlaku kecederaan ni. Sebab bila dah baru cedera, dia dah jumpa saya. Dah dekat rawatan. So, occupational therapist ni, peranan dia besar. Kalau lah rakyat kita appreciate, tu masalahnya rakyat kita. Majikan-majikan ni banyak yang ni lah, underscore benda-benda ni. Dan juga yang ketiga, habit hobi. Habit hobi yang sihat lah. Kan? Habit hobi yang tak sihat, yang kemungkinan boleh mencedera badan, rosak badan ni kita elakkan lah. Jangan terlampau. The word terlampau. I suka guna perkataan terlampau ni dalam strategi jaga kita supaya tak kena sakit dan juga maintenance rawatan ni. Terlampau, overdoing bahasa Inggeris kata. Apa pun kita buat kena moderate, jangan terlampau. Duduk terlampau lama, terlampau banyak gerak, terlampau banyak berjalan, terlampau banyak pergerakan, berat terlampau berat, makan terlampau banyak, tidur terlampau banyak, semua terlampau ni tak sihat. Kalau kita terlampau tu dia akan rosakkan badan kita. Macam setengah orang kerja je driving, duduk je long distance. Duduk banyak driving tu menyebabkan pinggang dia rosak. Doktor, ada soalan ni, kalau doktor ni, kalau kita sakit pinggang, sebab doktor dah sebut tadi tentang sakit pinggang, kebetulan ada orang tanya ni, boleh menyebabkan tinnitus ataupun telinga berdesing. Is it boleh berlaku ke, doktor? Can you explain that one, doktor? Yes. Itulah, lain kali kita buat lagi satu sesi lah sakit sendi pesek tengkuk ni, saya cakap tadi. Itulah, ramai sangat tanya soalan lah, doktor. Itulah, ramai tanya soalan tentang sleepiness. Mungkin doktor boleh share lagi lah. Ramai orang tanya lah, doktor. Sakit sendi ni, dia bagi berdesing telinga, pening kepala, macam migraine, dizzy, vertigo, berdengung telinga, dia kacau jantung, dia kacau perut macam gastrik. Banyak misleaded. And the timbul simptom ni kau-kau punya. Buat mimika. Bila check normal, buat brain scan, tengok check telinga jumpa ENT normal. Tapi simptom berdesing telinga tu tak settle. Saya tahu explanation dia. Saya buat tu dia tomorrow hilang dengung telinga. Dia kacau jantung laju bang. Jantung laju. Exact ni macam sakit jantung, dia jumpa IGN Android picture. Normal lah, nothing wrong with the heart. Tapi jantung saya laju. Banyak bang. Dalam Facebook saya pun banyak saya upload. And dia tiba menyebabkan sakit ni tak ada arah. Jadi macam bukan putus asa, dia tak ada arah. Nak pergi mana ni? Jumpa doktor ramai dah. Tapi tak selesai. Sehingga dia orang cari-cari dekat Facebook, Google dapat masuk Facebook saya. Betul. Saya rasa teknikal, Amsyah boleh sharekan semula gambar prosedur pembedahan tadi. Mungkin doktor nak tunjukkan doktor sikit, explanation sikit. Doktor, boleh doktor explain sikit doktor prosedur ni? Pembedahan yang dilakukan ini ada beberapa yang kita akan tunjuk gambar dia dalam ni. Mungkin ni doktor boleh sharekan doktor? Ini bukan pembedahan lah. Saya tak belah orang. Saya tak cut orang. Saya buat injection. Sorry. Cucuk. Injection. Silakan doktor, explain. Ini suntikan radio frekuensi. Saya buat rawatan ni is a sophisticated procedure actually. Dibuatkan bilik bedah. Under X-ray guided, 3D X-ray guided real time. Nampak tu X-ray, tu mission X-ray nampak tu, real dekat tu. So saya gunakan suntikan radio frekuensi. Radio frekuensi ni sejenis suntikan, kita guna special current. Radio frequency current. This current has ability to stop any kind of pain dramatically. So it's a guided procedure. It's a safe.
It is safe and accurate procedure. Kita nampak jarum kita tu. Okey, nak ambil X-ray guide. Tu nampak tu X-ray tu. So kita kerja dalam satu team lah. Saya perlu radiografer untuk suluh X-ray tu tempat target saya. Saya tengok 3D. 3D tu maksudnya jarum saya tu akan tepat. Ni, kalau saya injection dekat tengkuk tu ni, contoh kan. Saya tengok 3D. Okay, alright. Okay. Tepat, dia takkan terlajak tepat. I see. Very safe and accurate. I see. Jam je rawatan tu tak sampai kadang-kadang. Saya pun baru nak tanya soalan tu dekat doktor. Berapa lama dia punya proses duduk dan rehat lepas tu masuk ke bilik ward balik. Baru nak tanya soalan tu doktor. Ada soalan ni. Tengah jam tu bagi orang pandai kan. Ada lagi jam. Berapa lama sebenarnya proses tu doktor? Tengah jam. Berapa lama doktor? Tengah jam. Kebanyakan sejam. Tengah jam ya doktor kita menanggung kesakitan tu agak lama proses. Comfortable lah untuk proses baik pulih tu dalam masa setengah jam je. Setengah jam ya. Doktor. Okey doktor. Can we wrap up doktor sebelum kita berhujung kepada program ni doktor? Mungkin doktor boleh explain balik berkaitan dengan chronic pain ni. Dan what is your advice as a doktor, pakar kepada public, and also apa lagi yang doktor boleh share dengan kami sebelum kita wrap up the whole thing. Please doktor. Okay, chronic pain management. Chronic pain ni, kesakitan kronik pada tubuh badan kita ni ramai sebenarnya. Kalau 10 orang tu 4 orang ada. Dekat 50% ada. Dan chronic pain yang hasil dia menyebabkan kita tak boleh buat kerja. Tak boleh kerja, cari makan, nak solat pun payah, nak buat benda hobi kita pun payah, tak boleh nak buat solat pun payah, nak kerja, cari makan payah. Menyebab kita total disable, tak boleh buat kerja. Dan orang pun tak suka kat kita bila kita disable ni. So, rawatan ni ada. Bila rawatan sebelum tu tak jadi tu sebab you meet the not wrong doctor, you do the right thing, cuma doktor tu kurang mahir sebab bukan bidang dia. Sebab nak beritahu di Malaysia ni kita ada pakar so-called pain specialist. Carilah mereka. Mereka ni boleh merawat bagikan kehidupan baru, cahaya baru dan kehidupan anda. Sangat efektif. Rawatan dia kebanyakan menggunakan kaedah suntikan saja. Suntikan radiofrekuensi dan kadang-kadang saya guna laser. Very effective. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Prof. Madya Dr. Nizar di atas perkongsian dan kita akan bercakap lagi doktor berkaitan khusus tentang tajuk-tajuk yang doktor nak share dengan kami. Mana tahu lepas ni doktor nak share lagi tentang sleep disc khusus untuk sleep disc saja ataupun khusus untuk kesakitan-kesakitan tertentu. Sendi fasciat tengkuk ni tadi banyak orang tanya. Sendi fasciat tengkuk tadi yang saya tengok memang banyak. Apa tu berdesing telinga tu. Tu ramai itu. Ini pun banyak lagi soalan. Ini mungkin lagi banyak lagi soalan yang tidak terjawab. Nanti doktor masuk dalam Facebook Putusan TV, mungkin doktor boleh jawab tu. Banyak soalan-soalan yang diorang bagi dekat komen. So doktor, with that doktor, sekali lagi Haji Pro and also team Jamshad and kru Putusan TV pagi ni ucapkan terima kasih di atas perkongsian ilmu yang cukup baik yang diberikan oleh Prof. Madya Doktor pagi ni. Hopefully kita dapat bertemu lagi dalam program khusus berkaitan kesakitan yang doktor sebut tadi. Saya yakin saya juga kita akan lebih selektif supaya supaya khalayak akan dapat lebih bermanfaat lah dalam ilmu yang doktor berikan. Itu saja doktor. Terima kasih kembali. Any last word doktor untuk sharekan dengan any last word untuk doktor sharekan dengan layan sedang menyaksikan Putusan TV pada waktu ini. Silakan doktor. Terima kasih banyaklah pada Haji Pro dan juga Putusan TV beri peluang saya untuk share pengalaman lah. Benda ni satu yang baik lah bagi saya. Kita cakap lah apa yang benar sebab benda ni memang betul benar. Dan kepakaran chronic pain ni memang wujud dekat Malaysia dan carilah mereka. Dan sebenarnya chronic pain management ni boleh beri kehidupan yang baru pada kita. Yang sakit chronic pain sufferer. Ya, bisa doktor. Terima kasih banyak daripada saya Haji Pro. Kepada Prof. Madya Dr. Nizar. Dan jangan lupa jumpa Dr. Nizar di
KPJ Sentosa Kuala Lumpur untuk mendapatkan konsultan yang lebih baik. Jangan lupa jumpa doktor. So itu saja doktor. InsyaAllah kita bertemu dalam ruang dan waktu yang berbeza pada masa akan datang. Dan jangan lupa kepada anda pelayar-pelayar Utusan TV dan juga FB Utusan TV, esok waktu yang sama pukul 11 kita akan punyai tetamu seorang pesakit, bekas pesakit COVID-19 yang koma dan suaminya meninggal dunia, dan kita akan sharekan perkongsian itu dengan anda. Dan hari Rabu jangan lupa kita bersama dengan Persatuan Sokong Anak-Anak Kanser, di mana kita menemu bual ibu-ibu yang anaknya telah pun meninggal dunia akibat kanser. Jangan lupa bersama saya, Bro Ainal, di Utusan TV. Terima kasih. Assalamualaikum.